Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Dan Al-Imam Ja'far Shadiq telah berkata ia. Tu terjemah riwayat hidup dia, ada riwayat di bawah tu. Ja'far Shadiq kerana sebuah dengan Abu Bakar, dia jatuh ke cecek apa? Kerana ibu dia tu Ummu Farwah kena kecicik Abu Bakar. Dia kena kececek dah. Lepas cecek ke cocok dulu. Cicik dah. Cicik cecek. Dah cecek dulu. Sebab dengan Abu Bakar dia cecek Abu Bakar. Kerana ibu dia tu Ummu Farwah binti Qasim. Qasim bin Muhammad. Muhammad bin Abu Bakar. Abu Bakar nama Abdullah. Jadi Muhammad anak Abu Bakar, anak Muhammad tu nama Qasim, anak perempuan Qasim nama Ummu Farwah. Itulah ibu pada Ja'far Shadiq. Tu sebelah balik ibu nah. Kan sebelah balik bapa ialah dia anak cucu Sayyidina Husain. Anak cucu Rasulullah SAW. Cocok dia ni. Ja'far Shadiq dia kata begini. Man za'ama anna Allah fi syai'in أو من شيء أو على شيء فقد أشرك إذ لو كان في شيء لكان محصورا ولو كان على شيء لكان محمولا ولو كان من شيء لكان محدثا. Itu perkataan Ja'far Shadiq. Dia ni mati tahun 148. Dulu pada Baqi Imam Syafi'i. Dia orang tabi'in. Jadi apa arti itu? Artinya barang siapa sengko tu za'amah, barang siapa sengka ia akan bahawasa Allah itu ada ia di dalam suatu. Dalam gua dia luar lah. Kalau kita duduk dalam rumah, duduk dalam masjid, tu fi syai'. Siapa seka bahawasa Allah itu ada ia di dalam suatu. Masalah dalam Kaabah. Salah dah. Ataupun daripada suatu. Allah itu ada dia tu daripada suatu. Dia panggil juzuk. Sebab kullukum li adama wa adamu min turabin. Semua kamu hei manusia anak cucu Adam. Adam tu dari mana? Dari tanah. Dia panggil dari suatu. Adam dari tanah. Kalau Allah tu dari suatu. Dari emas ke dari perak ke, sebagaimana Quraisy pernah tanya Nabi tu sallallahu alaihi wasallam, tak kalau nak turun surah qul huwallahu ahad mereka tanya tu, Muhammad sif lana rabbak, mu dak ajak kami dak suruh Tuhan dengan Tuhanmu Muhammad, cuba mu cerita Tuhanmu daripada emas ke, daripada perak ke, daripada temaga ke. Tengok je tanya apa Nabi duk dia. Dia bodoh je mai kong sorang. Hei, Allah Taala Tuhan kita daripada emas ke temaga. Nak jawab ke mana? Jawab mu gila kelik. Itu kan. Ini tanya Nabi dia. Dia tanya lagu tu. Tu turun qul huwallahu ahad. Allahus samad. Tu jawab lagu tu. Jadi kalau kira tak kena dengan orang menanya. Orang tanya tu daripada apa kau Tuhan? Daripada emas kau, temaga kau, perak kau, batu kau, kayu kau.
Sahabat mereka ada buat pujaan tu daripada itu. Lalu dia tanya Tuhan daripada apa? Jawab Allahu Ahad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Jawab gitu. Gak orang akal dah, erti dah tu. Allah Maha Esa. Bila sa akhir sekali wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah tu yang sama. Tak ada mes. Ni nak apa lagi? Tu asal tu Allah. Sebab tu surah tu juga bisa sangat dah. Kita kata nak tidur baca dulu kulhu. Nah, boleh 3 ke sutrik sekali ke. Tu dia. Qul huwallahu ahad. Tu besar tu. Betul. Maka di sini Ja'far Sadiq kata, siapa sengkau kata ada Allah tu ada ia di dalam suatu. So, ataupun Allah tu daripada suatu atau di atas suatu. Ala syai'in, di atas suatu. Siapa-siapa sengkau begitu, maka sungguh syirik ia. Yakni kufur ia. Sebab apa? Dia namanya ilah dengan kerana. Kerana dia panggil ta'liliyah dia mengaji kaedah. Kerana law kana fi syai'in fardu taqdir. Kalau ada ilah ia Allah Taala tu fi syai' di dalam suatu katakanlah. Jawabnya la kana mahsuran. Tentulah ia Allah tu yang dilingkungnya Subhanahu wa ta'ala. Bila dia dalam suatu, mana kita dalam telikung lah kita. Apa kita ni? Kita duduk dalam masjid, tak dilikung oleh tinggi masjid. Kita duduk dalam kan ni? Dalam likungnya panggil. Air dalam gelas. Mana likungnya ni yang gelas? Dia panggil kena lingkung. Sedangkan Allah Ta'ala kata, Aamintum man fis sama. Atas tafsir kata man kena ke Allah. Adakah kamu rasa amin ke? Amintum, ada kamu rasa amin, berasa senang lina akan mereka yang pada langit? Siapa mereka pada langit? Setengah tafsirnya Allah. Ada pun tafsir antara mereka di langit, iaitu malaikat. Ada sekir adalah tempat dia di langit. Kita manusia jin tempat dia bumi. Kita ni man fil ard, malaikat man fis sama. Tiba-tiba ada tafsir man Allah Ta'ala di langit. Ada dalam langit. Apa dia kata az-zahir laisa bimura. Siapa sengkau kata di dalam suatu ataupun daripada suatu ataupun di atas suatu, maka sungguhnya syirik ia. Kerana kalau ada ia Allah tu di dalam suatu, tentulah ia yang dilingkungnya. Allah Subhanahu wa taala kena lingkung, tak bagi kena lingkung. Mustahil tak Allah. Karena ini sifat baru. Dan kalau adalah ia Allah tu di atas suatu. Walau kana ala syai'. Tentulah ia yang dipikulnya kena tanggung. Kalau kata atas arah, atas mana jihad atas. Atas lawan yang bawah tu. Kalau atas zuhir gitu, mana kata kena pikul. Mana tengok apa kita di atas kursi. Kita ni mahmul. Kursi ni hamil yang menanggung kita. Kita di atas semin. Kita ni mahmul. Semin yang menanggungkan kita. Tidak pijak atas tanah. Kita mahmul. Tanah yang menanggungkan kita. Begitulah kalau Allah atas suatu, Allah dia apa yang mahmul. Dia kena tanggung. Kalau kata atas arah zuhir, mana atas tanggungnya. Mana Allah kena tanggung, kena pikul. Sebabnya malaikat pikul arah. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Akhirat esok Allah Taala tambah sekarang lah ni arah malaikat yang menanggung arah 4. Bila akhirat esok Allah tambah 4 lagi jadi 8. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum. Lagi tanggunglah arah Tuhanmu Muhammad ke atas mereka pada hari kiamat esok yauma idzin samaniyatun, tanggung oleh 8 malaikat. Maknanya arah mahmul yang menanggung siapa? Malaikat dia panggil hamalah, hamalatul harsy. Apa hamalah? Dia ngaji kaedah jamak pada hamil. Hamil yang menanggung, yang memikul. Bila jamak ramah hamalah,
Maka gelar hamalatul arsy, segala malaikat hok duk tanggung arah, hok duk pikul arah. Pak di hari ni, lapai di akhirat esok. Jadi duk tanggung arah. Pak kalau betul-betul pakai zuhir tu atas arah tu apa kena tanggung? Duk tak arah malaikat pikul arah pikul kali dengar. Tuhan. Habis tu kalau zuhir gitu. Habis tu kita orang mukmin bukan pakai zuhir. Umumnya bukan pakai zuhir. Walaupun sekalipun kata Tuhan ada atas rah pun bukan murak zuhir gitu. Nah, cuma jadi biada atas kata az-zuhir bukan murak tu ya. Ta'lis sunnah sarah lalu. Bagi yang mutasyabihat az-zuhir bukan murak, bukan dikhanaki. Patut apa murak? Allah lah tahu muraknya. Kalau tak sihurai kan. Serah. Tapi hak zuhir bukan murak. Nah, maka hidup kecek ni hak zuhir lah ni. Kalau zuhir gitu pegang lagu tu. Tu dia. Yang jadi mana Allah itu kena ya dipikulnya. Sebalik lagi. Walau kana min syai'in, dan kalau adalah ia Allah daripada suatu, tentulah ia baharunya. Sabit ni kita daripada Adam daripada tanah. Nah, baru tanah baru. Pas sutrik pas tanah daripada mana? Daripada tiada kepada ada. Tak itu. Dia kata baharu. Daripada tiada kepada ada. Itu baharu. Ada apa ada Allah? Daripada mana? Tak ada kata dari tanya daripada mana tak ada. Ada Allah. Wujud li zatihi. Ada Allah semata-mata zatnya. Yakni tak sabit dengan apa yang mengadakan. Tak ada sabit dengan sebab siapa yang mengadakan. Tu kata Allah tu qadim. Habis itulah kalau kata kita dakwa zuhir, Tuhan duduk atas arah, kata arah qadim ke baru. Sebab Tuhan sedia, tak ada siapa tu Tuhan baru, tak nak recek dah. Semua Tuhan qadim, sedia. Apabila duduk atas arah, ada sedia ke baru katanya. Kalau jawab kata arah tu qadim, sedia. Siap tembuka ada alam yang bukan makhluk Allah. Sedangkan Tuhan kata Rabbil Alamin. Dia tuas sekalian alam. Apa makna alam? Semua yang barang lain pada Allah semua panggil alam. Tak termasuk langit, bumi, arah, syurga, neraka, tak masuklah alam. Alam. Bila alam siapa tuas? Allah Rabbil Alamin. Bermakna baru. Kalau kita kata kidam ni setengah pada pupuk orang falsafah. Dia dakwa kata kidam falak. Langit bumi ni sedia. Mana tak ada tuas yang menjadi. Kalau kata arah tu baru. Apabila baru tu dia tanya pula pasal belum ada arah. Dia tanya duduk mana? Dia kata duduk zuhir dia pun. Tu tak ada nak ayat duduk mana tu. Duduk dah bukan gitu. Apa bukan itu nak atas. Yalah. Tak ada ayat ke mana. Apa dia kata zuhir bukan murak. Hak zuhir bukan murak. Apa pun murak? Allah lah yang tahu. Itu jalan ahli sunnah yang salafis soleh lagu tu. Baiklah, ini perkataan salah pula ni. Apa dia Ja'far Shadiq. Tu maknanya. Dan seperti Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Tu nota kaki 3 tu. Yahya bin Mu'ad iaitu Al-Imamul Wa'id. Kunyahnya Abu Zakaria. Pak Zakaria. Nama dia Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Ini sebab pada Rai. Dan ini dalam Parisi lah. An-Naisabur. Dia telah mati pada tahun 258. Ini paling akhir kurun yang ketiga. Matilah kurun 3. Salah lagi lah ni. Dia kata kan Mu'ad ni. Sebab dia ni Yahya bin Mu'ad. Orang tanya dia. Tapi kata kalau hani ni daripada salah nu lagi ada kalau. Dengan zaman saya nak mana. Tak ada kena pergi sahabat baru ni dak lah ya daripada zaman salaf soleh lagi dah berlakunya. Tengok tak ada orang bawa tak ada. Lepas tu ada orang bawa betul. Gitu ada timut gelar tu. Kemudian Yahya bin Mu'ad Ar-Razi telah dikatakan baginya, yakni telah tanya oleh seorang akan Mu'ad, Yahya bin Mu'ad tanya dengan katanya, khabarkan olehmu akan kami dari Allah Azza wa Jalla. Mengkhabarkan bagaimana?
Maka berkata ia radhiyallahu anhu, ilahun wahidun. Dia jawab pun tu. Suruh ayat cerita bagaimana Tuhan. Dia jawab kata ilahun wahidun. Iaitu Tuhan tu Tuhan yang esa. Supaya jawab qul huwallahu ahad. Ya Muhammad, cuba cerita Tuhanmu Muhammad daripada apa dijadikan. Allahu ahad. Allah yang esa. Ini baru dia jawab ilahun wahid. Tuhan yang esa. Kerana orang musyrikin dah sembah lain banyak kan? Dia jawab ilahun wahid. Tuhan yang berhak disembah yang esa ya. Kata orang menanya pula. Maka dikata bagi Yahya bin Mu'adz. Kaifa huwa? Artinya bagaimana ia? Macam mana? Pasal mana? Baik mana? Lah ni kata lagu tu. Kaifa huwa? Maka kata ia Yahya bin Mu'adz, yakni jawab ia dengan katanya malikun qadirun. Jawab tu. Dia tanya bagaimana Tuhan? Dia jawab malikun, artinya yang merintah, qadirun yang kuasa. Lah kena kedak ni orang tanya. Tu dia. Nah, bila kita tanya bagaimana? Dia jawab Tuhan yang merintah lagi yang memiliki segala-gala yang kuasa. Dia tanya pula kali yang ketiga. Maka dikata baginya orang tanya pula aina huwa? Artinya di mana ia? Hak tanya bagaimana? Tanya pesen, tanya meh itu. Manakala aina sakukan tempat, di mana ia? Orang tanya dia. Maka kata ia Yahya jawab bil mirsad. Dia jawab betul. Apa artinya ia Tuhan yang mengitai-ngitai akan segala amalan hamba. Tuhan di mana? Dia jawab bil mirsad. Ambil ayat inna rabbaka labil mirsad. Sesungguh Tuhanmu Muhammad yang mengitai-ngitaikan segala amalan hamba. Ikut buat macam mana Tuhan tahu semua. Sulit tara mana telitah dalam hati Tuhan tahu. Orang jawab apa tu? Kawan tanya di mana? Dia kata yang mengitai-ngitai. Dia tanya macam mana? Tuhan yang merintah dan yang kuasa. Apakah Tuhan? So. Tak kena nak orang tanya tak. Lalu orang menanya kata. Maka kata orang yang menanya, hai, tiada aku tanya akan kau daripada itu. Aku tak ada tanya gitu. Aku tanya di mana. Dan aku tanya bagaimana. Tu aku tanya. Apa ia? Aku tanya. Datangmu jawab lagu tu. Tak kena aku kena. Maka berkata ia Yahya bin Mu'adz. Ya tak nak. Maka na ghairu haza kana sifatal makhluk. Fa amma sifatuhu fama akhbartu anhu. Dia jawab itu. Artinya, hai, barang yang adalah ia lain daripada ini, lain pada hak aku kata ni, hak musuh tanya, tu sifat makhluk tu. Kata mu, di mana Tuhan atas langit? Kata gilah. Mu nak apa Tuhan? Tu sifat makhluk. Nah, hak mu tanya bagaimana? Bergoyak putih pun kapal digusuk. Hak tu makhluk. Dia kata. Ya tak apa bagi hak lain pada ini, lain pada barang yang aku jawab ni, ialah sifat makhluk, kata dia. Fa amma sifatuhu, maka ada pun sifatnya, sifat Allah Subhanahu wa taala, fama akhbartu anhu. Nah, ada pun sifat, maka adalah barang yang telah cerita aku daripadanya tu. Tuhan yang so. Nak tanya bagaimana ni? Dia nak tanya bagaimana macam mana tu berbilal. Berbilal. Bila berbilal suka dua. Dua tengok. Orang tak serupa weh dua ni. Orang serupa weh. Jadi berbilal ni so. Lepas tu pula bagaimana? Iaitu Tuhan yang nyita-nyita. Bagaimana? Tuhan yang merintah, yang kuasa. Apa? Macam mana? Ini setengah pada beriti kata kan, bukan setiap soalan tu dijawab. Tu dia. Bukan kata turuk nak orang tanya tu jawab tu je nak. Tu. Walaupun jawab ni betul tapi tak kena dengan hati.
Jawab ni betul dah lah. Tapi tak kena dengan hati dia. Ada kira jawab terus hak betul. Itu dia jawab tu. Jadi apa hak mu tanya tu, hak tu sifat makhluk. Sifat Tuhan aku jawab tu. Tuhan Malik, tak Tuhan Malik. Maliki yaumiddin. Tak ada baca tu. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. Nama-nama dia belakang. Al-khaliqul bari'u. Tu. Tuhan tu Maliki yaumiddin. Tuhan tu Malik, yang memiliki, yang mempunyai, yang memerintah hari balas kiamat. Tu dia aku jawab, tu lah nama dia, tu sifat dia. Tuhan tu Qadir. Ya tak? Awalaysa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Jawab bala. Tak ke Tuhan tu Qadir, yang kuasa? Iya. Bahkan iya, Tuhan tu kuasa. Tu aku jawab tu Malik, tu Tuhan. Tu Qadir, tu Tuhan. Mula jawab macam mana? Tu mu tanya macam mana? Tu makhluk, sifat makhluk. Bila tak jawab tu. Supaya memang dia jawab kata. Bagaimana istiwa? Dia jawab al-istiwa maklum. Wal kaif ghairu maqul. Tu je lah tu. Tu orang salah jawab. Mana kata makna zuhir itu bukan murad. Tu dia. Lepas tu kita tengok cerita lagi Imamul Haramain pula. Dan telah ditanya akan Imamul Haramain rahimahullah ta'ala. Ni gelaranlah Imamul Haramain. Imam dua tanah haram. Orang gelar tu dia. Tanah haram Mekah, tanah haram Madinah. Dia masa tu imam dua tanah haram. Seperti dia gelar kepada Allah yarham Raja Pahak. Dia panggil Khadimus Syarifain. Khadimul Haramain. Khadimul Haramain dia tak gelar. Apa? Orang juru khidmat dua tanah haram. Khadimul Haramain. Ni imam ni Imamul Haramain. Ikutan dua tanah haram. Gelar dia. Nama dia apa Imamul Haramain? Tu tengok nombor satu tu bawah tu. Dia adalah Imamul A'immah. Kunyah dia Abul Ma'ali. Nama dia betul Abdul Malik. Tu nama dia. Imamul Haramain, nama dia Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad nisbah Al-Juwaini. Dia lahir pada tahun 419. Mati dia tahun 478. Dia salah seorang guru bagi Imam Ghazali rahimahullah taala. Kemudian apa kata dia? Orang tanya dia. Kenapa ulama dok kena tanya belakang? Turun menurun tak ada pelat di zaman kita hujung jula ni, hujung dah ni. Kita nak berkecah hujung jula dulu. Orang tanya Imamul Haramain, halil haqqu fi jihati? Dia tanya gitu. Adakah Tuhan al-haq itu pada suatu jihad? Adakah pada suatu jihad? Gak jihad semua berapa jihad? Tik ada berapa tik? Tak itu kan? Dan jihad semua atas, jihad atas lawannya jihad bawah. Fauq atau jihad fauq. Arab Asamiah. Atlaq fauq kata. Atlaq fauq. Gapo atlaq fauq? Fauqa itulah bahasa surat panggil fauqa. Tapi bahasa kapal fauq. Kalau turun itlaq naik atas. Kata dia Arab bila lagi anak dia dah maya sama suruh naik atas sutu. Atlaq fauq kata dia. Mu naik atas. Pambil tu jalanlah fauqa sutu gapo ni fauq. Tu. Mana jihad atas lawannya taht. Jihad bawah. Dia gu dia situ segu. Dia segu situ. Lepas tu siman kiri. Dan segu dianya yamin kanan. Dua gu situ. Depan, amam, wara ataupun qaddam, wara, lawan belakang depan. Batan zahar patullah. Jadi ni tu. Lepas tu ada kadang pecah lagi dia ciang tu hak serang-serang sekiralah. Tak kira hak tu serang wayah.
Jatuh serang ke hilir. Itu kan. Jatuh buat pulak 4 ni 10 kalau itu kan. Oh, tu dia. Baik. Ni semua jihad. Ni apa ni? Mungkinat mutaqabilat. Kalau mungkin ni, maka Allah Ta'ala zat ya wajibil wujud, mustahil sifat yang perkara mungkin. Zat Allah maha suci daripada sifat perkara mungkin. Itu jihad yang ni perkara mungkinat mutaqabilat. Nah, kemudian dia tanya, adakah Tuhan al-haq daripada satu jihad? Maka kata ya Imam Al-Haramain jawab, la. Maka dikatakan bagi orang tanya dia pula, daripada manakah ambil yang kau akal ini? Yakni ini jawapan menjawab apa tidak ni ambil mana? Maknanya nak dalil lah dia. Berkata ya Imam Al-Haramain, daripada sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Yang pergi perak Allah ni, masya-Allah sungguh. Orang tanya Muhammad dalil mana tu? Dalilnya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya janganlah kamu melebihi akan aku atas Yunus bin Matta. yakni Nabi Yunus alaihi salam. Aku mana nyambil situ? Mun jadi lebih aku di atas Yunus. Pakuk mana yang aku tanya Tuhan ada jihad, kamu kata dak. Mun jangan lebih aku atas Yunus. Kok mana ya ambil dalil? Ini kan anak. Kita tak anak mesti tiga tahu tu nak ambil ke mana. Tak sah tu nak ambil dalil, nak potong baju ke bikin 3 kaki, 3 kayu. Tak tahu nak ke hacul pun jadi buat tabir kan. Yang keratnya gutinya tak anak. Cuba orang mana? 3 elo tu boleh 2 lah baju. Tak itu kan? Orang mana je guti. Oh tu boleh 2 lah. Orang lain tak lu. Tu dia. Orang panas semua. Nah, ni pun mari hadis lagu ni tak ada kena mengena dia kira dia. Kok mana dia ambil ni? Begini. Ya hurai pula, ya hurai. Jalan yang bolehnya panggil wajah istidlal dia panggil. Soalan tahu apa jalan yang mau ambil di hadis ni wak dalil kata tidak ada jihad? Begini. Kerana hurai dia tu. Tak kalau kata siapa dia? Nabi Yunus bin Matta. Nabi Yunus alaihissalam, kita tahu ke Nabi Yunus kena telah diikat tu bukan? Tak kalau kata Yunus hal keadaan di dalam perut ikan Nun. Duduk dalam perut ikan, ditelan oleh ikan, pas ikan tu bila telan tak berturun patat laut. Pada patat laut. Dia baca patuk. Pada patat laut. Ni lorak kita sini ni patat ni. Setengah-setengah tempat tak kerti sebut patak laut kita. Dia panggil apa? Dasar laut. Turun ke dasar laut. Gapo pula dasar? Tak payah pula kita. Patak laut, patak telaga kita panggil dah. Cuma saja baca patuk sudah patuk lagi tak kerti. Dia telah Nabi Yunus turun patak laut. Tengok pelat Rasul, Nabi Allah, kekasih Allah, Allah dera ketemu. Lepas tu bila dia duduk dalam perut ikan tu, dia kata apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuhan cerita dalam suratul Anbiya. Ayat 87. Duk cerita tentang Nabi Yunus ketika dia duduk dalam perut ikan, ditelan ikan tu, dia kata ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka dia kata terjemahnya, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar, tidak ada illa anta, melainkan kau. Jadi kata dia mengaku, subhanaka, maha suci engkau daripada segala sifat kekurangan. Allah engkau maha suci. Inni sesungguh aku, kuntu adalah aku, minaz zalimin, aku ni setengah pada yang zalim. Dia nak lari pada satu kapur yang mecak. Merajuk. Masa kapur panggil mecak. Selagi apa panggil?
Mengaju. Itulah apa kita panggil mengaju. Bahasa tak panggil merajuk. Lah nak kisnya janji akau dia nak berimain sikit-sikit, tiba-tiba tak berimain janji azab gini. Tiba-tiba kawan dia tak berimain, dia meraju keluar pada kampung waktu malam. Pak kawan dia saat ni tu duk titang semua Yunus. Selagi Yunus dah ada kita tak apa. Dia pun tahu maknanya selamat mana-mana kampung bila ada orang soleh. Walaupun hak joli penuh benar pada hak soleh, ada soleh sungguh lah. Selamat orang hak joli dengan sebab ada orang soleh. Moga dia duk berdoa bangun tengah malam, duk bersujud pada Allah Ta'ala, duk merayu, duk berdoa. Bukan berdoa untuk dia seorang. Berdoa minta Tuhan selamatkan dunia akhirat, saudara-saudara semua. Gak duk joli-joli pun, doa dia Tuhan makbul selamat kalanya. Sebab itu bila Tuhan nak membinasa mana-mana tempat, Tuhan sepak habis hak juru-juru tak ada. Ada hak joli saja, kena. Itu. Waktu buat kawan dia tu, lagi Yunus dah ada, kita tak apa. Payah hantar kaki dia titang semua tu. Yunus dah ada lagi. Ada tak apa lagi buat kita. Tiba-tiba tengok, Yunus tak ada dah. Yunus pergi semalam. Apa dia bakal beriman. Beriman. Yunus pergi macam apa? Yunus macam salah tu. Hijrah belum diizin oleh Allah. Sabit Nabi tak hijrah. Sallallahu alaihi wasallam tak diizin Allah. Dengan siapa orang likung macam nak bunuh baru tak izin. Tubik dalam likung tu. Dia tak pergi. Yunus pergi. Tu hari dia tu nak pergi tak lepas. Bila naik kapal nak jemerai kan nak jemerai lekat kapal dalam laut. Lekat di mana ada air. Jadi tu kan, supaya kita kuasa lekat tak menyata, kok mana tu? Mesti seru nak kita alih. Kok mana? Pasal belat lekat. Dia pun rasa aku salah. Aku silap dah lah. Tu bila dia rasa salah tu, kata riwayat dia terkejut. Sebab kapal nak kita alih ni. Kata tok koda kapal, ada orang salah tak kita ni. Sebab pelat ni, lekat pelat nak kita alih ni ada ni. Kata setengah riwayat buat undi. Siapa salah ni? Tak ada siapa mengaku dah. Buat undi ni kita jatuh tah Yunus. Semula tak jadi undi tak jadi. Kena tah Yunus. Yunus kan Nabi kan? Undi semula jatuh tah Yunus pula dah. 3 kali undi jatuh tah Yunus. Dia terjun. Ikan tu ada atas saya. Nanti saya. Berung tak? Allah pencipta dongeng. Tak. Tu dia nya filem tu buat mai. Maka masa duduk lepas ikan duduk kata ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan boleh jadi amalan bagi kita bila tu dalam susah, dalam cemas, bacalah hati banyak. Bacalah ni. Kerana mengandungi apa? La ilaha illa anta mengandung iktiraf. Kita mengaku kata tak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah je. Lepas kita mengaku Allah Maha Suci. Walaupun jatuh kita ni susah berat, taruh mana jam habis kerja pun, Allah Maha Suci. Allah tak buat zalim. Ngaku situ. Lepas tu mengaku diri akulah zalim. Dulu selama dia bahasa aku tak salah. Aku mengaku aku salah. 3 prayuk. Dia duk ulah tu. Maka Allah Ta'ala ilham kepada ikan. Hei ikan, aku bukan jadi Yunus ni makan upaimu ni. Hanya aku sipai. Lepas tu ilham kepada ikan di patah kan. Tu nama kalau lah sekiranya apa dia tak tersebah lanu bizabil ara. Caya Yunus ni lepas tu pada ikan pergi kahat. Kali tak ada zikir gini, Yunus mati lepas ikan. Hancur lepas ikan. Tapi tak. Ni panjang cerita dia sini nah. Nun wal qalami wa ma yastur, panjang di akhir-akhir tu. Tuhan kata ke Nabi, wasbir muhnasaba Muhammad wala takun ka sahibil hud. Mu jangan jadi seperti tuai ikan. Maksudnya Nabi Yunus musabah. Tidak. Jadi kok mana ambil di sini ni? Dan khita Allah Taala akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari atas langit yang ketujuh.
maka dengar ia Ta'ala akan khitab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti dengar ia Allah Ta'ala akan khitab Nabi Yunus alaihi salam atas hak yang sama saja. Kan Nabi naik atas langit yang tujuh sampai ke mustawa. Tuhan kita. Maka Nabi Yunus ni masuk dalam perut ikan, turun patak laut. Kalau kira jihad mana dekat mana jauh dengan Tuhan. Dekat Nabi Muhammad naik ke atas. Nah itu kan. Padahal dah tarah katakanlah. Dekat dengan Nabi Muhammad. Nabi Yunus jauh. Tapi tak sama je. Ni menunjuk tu bukan jihad. Nak ni tengok kat lain tu tak ada gitu. Itu kan. Nama dengan ceruak, cungpung dia perak. Kita meraih dah. Tapi kita dah bahasa tu hanal kita lagi ada ke. Tengoknya ambil dalil kok tu. Betul dia tanya dia adakah Tuhan pada jihad? Tak. Min mana dalil? Dia tengok Nabi kata sallallahu alaihi wasallam la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Apa kau ana ambil kau tu? Tu huraya dia tadi. Tapi Imamul Haramain di akhir-akhir dia tu dia apa dia? Di peringkat awal dia berjalan ke tafsir hurai buat akhir dia apa? Dia kembali kepada surah. Tu kena pergi semula, tak habis lagi cerita dia, kena semula kerana masa kita ni. Cukup dulu insya-Allah taala ulangi sekali lagi cerita ni. Dan banyak lagi lah cerita yang saya kupak dengan ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka